Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung dalam segmen yang pertama untuk hari ini, iaitu segmen Muh Ngaji Al-Quran beserta dengan bedah ataupun keluarkan hukum-hukum tajwid di dalam ayat-ayat Al-Quran yang terpilih. Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat Easy Ngaji semua, saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Puan Azizah Matcha, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi insya-Allah pada hari ini, hari Khamis tanggal 25 hari bulan September 2025, insya-Allah kita akan membaca Al-Quran bersama-sama di platform Easy Ngaji, satu-satunya platform akademik Al-Quran yang menyediakan program-program ataupun kelas-kelas Al-Quran sama ada dari sudut online atas talian dan offline, luar talian secara bersemuka. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada pagi ini dengan izin Allah kita dapat lagi bersua, kita dapat lagi bertemu di dalam segmen yang setiap hari kita adakan pada waktu pagi, iaitu segmen Muh Ngaji Al-Quran. Segmen Muh Ngaji Al-Quran, yang mana tak lain tak bukan tujuannya adalah untuk membudayakan Al-Quran di mana-mana sahaja, dengan menggunakan segala kemudahan yang ada. Seperti contoh platform yang kita guna sekarang ni, untuk membudayakan pembacaan Al-Quran tu di mana-mana sahaja. Untuk apa? Untuk kita sentiasa istiqamah membaca Al-Quran tu sendiri secara sama-sama, secara berjemaah. Mudah-mudahan yang tak tahu baca boleh pandai baca, yang dah boleh baca istiqamah untuk baca, kan? Sebab apa? Sebab bila kita sama-sama baca Al-Quran beramai-ramai ni, dia akan mendatangkan suasana yang seperti mana Nabi sebut turunnya malaikat tu sendirilah. Sebab kan Nabi sebut bila kita baca Quran beramai-ramai kan, malaikat akan turun. Jadi di situ sebenarnya kalau kita baca melalui platform yang ada pun, dengan mudah-mudahan malaikat tu turunlah di sekelilingi kita lah. Jadi sahabat-sahabat semua yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian, selamat datang ke TikTok ataupun ke Titi Easy Ngaji pada hari ini. Selamat berkenalan kepada sahabat-sahabat yang baru sahaja join live kita, yang mana kita punya live pada pagi ni mungkin melintasi FYP Titi masing-masing. Jadi saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berkenalan dengan saya Ustaz Ramadan selaku host live di Easy Ngaji pada setiap hari, insya-Allah. Dan yang mana belum follow kita punya Titi, boleh follow segera. InsyaAllah kita akan kongsikan, share konten-konten yang bermanfaat, yang memberi kebaikan kepada masyarakat dan ummah. Dan yang mana dah follow, jangan lupa tap skrin anda, like kita punya live pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi sedikit sebanyak manfaat kepada kami dan kepada yang ingin belajar dengan lebih lanjut lah. Jadi jangan lupa juga yang join kita punya live pada pagi ni untuk kongsikan, untuk share link ataupun pautan siaran langsung kita, live kita, dekat kawan-kawan kan, dekat kenalan-kenalan, dekat adik-beradik, keluarga yang kita kenal, untuk sebarkan lagi budaya membaca Al-Quran ni lah. Jadi insya-Allah pada hari ni kita akan baca surah, ataupun kita akan mula baca muka surat 292.
sehingga muka surat 297. Tu Puan Azizah Mat Syah tu dah bagi tahu dah. Bacaan semasa juzuk 15 surah Al-Isra', dan kita akan baca surah Al-Kahfi sikit, daripada muka surat 292 hingga 297. Okey, tak apa saya pin. Cumanya itulah, bila kita pin ni dia, kalau kita pin komen ni dia tak lama, seminit je dia bagi. Okey. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada sahabat-sahabat Easy Ngaji semua. Mudah-mudahan bila mana kita selalu buat konten-konten yang bermanfaat macam ni, ramai lagi orang yang nak minat baca Quran, yang nak minat belajar baca Al-Quran kan. Macam tu. Jadi saya harap sahabat-sahabat semua, ibu-ibu ngaji, ibu-ibu, ayah-ayah semua yang join live kita pada hari ni dalam keadaan sihat-sihat belaka, dalam keadaan tenang-tenang, dalam keadaan orang kata apa, dah bersedia lah. Okay, dah makan, dah sarapan semua dah. Okay, jadi kepada sahabat-sahabat yang mungkin ada hajat-hajat tertentu, sebelum kita baca Al-Quran ni boleh niatkan siap-siap. Okay, dengan harapan Quran yang kita baca secara beramai-ramai ni insya-Allah dapat mengabulkan segala hajat-hajat kita. Macam tu. Okay, jadi yang mana ada hajat, yalah hajat macam-macam lah, nak dapat rezeki lebih dan sebagainya apa semua pada hari ni ataupun hari akan datang, niatkan siap-siap, niatkan siap-siap sebelum kita baca Al-Quran. InsyaAllah lagi 2 minit kita akan mula. Kita akan mula pada jam 8.45. Jadi sahabat-sahabat semua boleh share kita punya live pada pagi ni dekat kenalan-kenalan yang ada, supaya siaran langsung kita dapat disebarkan lagi ke seluruh pelosok negara kita lah, bahkan kalau boleh ke dunia lah. Jadi tidak dilupakan juga sebelum kita baca Al-Quran ni, kita niatkan bacaan Quran kita ni supaya saudara-saudara Islam kita yang berlayar, yang mengikuti projek ataupun sumut, flotilla yang nak hantar misi kemanusiaan di Gaza. Okey, di Gaza. Kita doakan semoga mereka semua dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau siapa yang tahu, yang mengikuti misi tersebut, banyaklah dugaan-dugaan yang dihadapi oleh saudara-saudara Islam kita lah, terutamanya rakyat Malaysia tu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan bacaan Quran kita ni, kita niatkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi perlindungan kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mewakili kita di Malaysia ni untuk menghantar bantuan misi kemanusiaan di sana. Okey. Jadi jam saya dah menunjukkan pukul 8.45 pagi. Jadi saya harap sahabat-sahabat semua dah bersedia untuk kita mulakan bacaan Quran kita. Seperti biasa kita akan mula dengan suratul Fatihah, diikuti dengan selawat ke atas Nabi. Lepas tu kita terus baca muka surat 292. Baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون
فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض
فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل
مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Selesai sudah kita punya bacaan Al-Quran pada pagi ini. Bermula daripada muka surat 292 sehingga ke muka surat 297. Assalamualaikum daripada Puan Nurjati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz daripada Puan Khaila Khadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, jadi sahabat-sahabat semua yang saya hormati sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, terima kasih kepada semua kerana menyertai ataupun join kita punya live pada pagi ini. InsyaAllah pada selepas ini kita akan kongsikan ataupun kita akan sambung, iaitu dalam bedah hukum tajwid, yang mana pada hari ini kita akan masuk pada muka surat yang seterusnya, iaitu 171. Okey, 171. Jadi sahabat-sahabat yang baru join, yang baru masuk dalam live kita, boleh buka siap-siap muka surat 21. Okey, boleh buka siap-siap muka surat 21. Yang mana kita akan bedah hukum tajwid pada hari ini ayat 160. Ayat 160. Baik, jadi kepada sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian, terima kasih kerana join live kita pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada yang follow, yang like, tap screen daripada tadi, Lepas tu terima kasih juga kepada yang share link kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberikan kurniaan, memberikan kurniaan, kerahmatan, keberkatan kepada sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah muka surat yang ke 171. Ibu-ibu, ayah-ayah yang mana baru join, sahabat-sahabat semua boleh buka muka surat 171. Bedah tajwid juzuk 9 surah Al-A'raf, ayat muka surat 171 ayat 160. Ya, betul. Terima kasih Puan Azizah Matcha. Okey. Jadi untuk ayat 160 ni agak panjang sebenarnya. Ada 1 2 3 4 5 6 baris. Kalau kata kita nak bedah hukum tajwid itu pada hari ni. Tapi macam mana pun kita cuba. InsyaAllah saya akan usahakan. Mana yang kita done, kita habiskan lah. Kalau kata sampai pukul 10 nanti, sampai baris ketiga atau baris keempat, kita berhenti dekat situ dulu. Tapi kalau sempat habiskan satu ayat penuh dalam 6 baris ni, Alhamdulillah lah. Okey. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Thank you, syukran kerana join live kita pada pagi ni. Terima kasih juga kepada like, kepada yang like, yang tap screen, suka kita punya live pada pagi ni, yang beri like, kongsi, yang beri hadiah, gift semua tu, kita ucapkan terima kasih. Moga Allah Subhanahu Taala memberi ganjaran yang hebat kepada anda semualah. Okey, terima kasih juga kepada yang respon di ruangan komen, yang beri salam, yang beri maklumat secara tidak langsung, okey. Yang kongsi kita punya live pada pagi ni. InsyaAllah mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang lain, follower-follower kita yang lain dapat maklum yang mana kita tengah bersiaran langsung pada pagi ini. Jadi untuk sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung dalam segmen yang pertama ni. Segmen yang pertama ni kita baca Al-Quran sama-sama tadi daripada muka surat 292 hingga muka surat 297. Dan insyaAllah lepas ni kita akan sambung dalam segmen yang sama, tetapi orang kata apa, slot yang kedua, iaitu bedah hukum tajwid. Dekat mana? Dekat surah ataupun juzuk 9. Dekat yang Puan Azizah ni komen ni, saya dah pinkan ni. Untuk hukum ataupun bedah hukum tajwid ni, boleh buka juzuk 9, boleh cari juzuk 9, surah Al-A'raf, muka surat 171 dan boleh cari ayat 160. By the way, muka surat 171 ni dia awal
kepala ayat lah, awal muka surat. Wa qatta'nahu musnatai tu. Okey, so kita akan mula daripada ayat 160 tu. Yang ayat tu panjang tu, ayat ada 6 baris tu. Okey, jadi saya harap sahabat-sahabat semua dah makan apa semua, dah bersedia. Jadi boleh buka Quran, yang mana ada Quran dekat rumah boleh buka Quran siap-siap. Yang ada Quran tajwid ataupun Quran berwarna pun boleh buka siap-siap, boleh tengok. Yang tak ada Quran ataupun tak nak buka Quran, nak tengok skrin dekat atas pun tak ada masalah. Okey, sebab saya akan kongsikan kalimah by kalimah lah. Perkataan dari perkataan ke perkataan. Kita akan keluarkan hukum tajwid yang asas secara umumnya untuk kita belajar dan ulang kaji sama-sama lah. Untuk kita kenal hukum-hukum tajwid yang ada dalam Quran pada muka surat 171 daripada ayat yang ke 160 macam tu. Puasa. Yelah kan, hari ni hari Khamis. So kepada yang puasa sunat, saya ucapkan selamat berpuasa. Semoga diberi kekuatan, diberi kesihatan, diberi keberkatan lah. Puasa sunat Isnin Khamis ni antara puasa sunat yang Nabi SAW, baginda junjungan besar kita, sering lakukan lah. Okay, jadi kepada sahabat-sahabat yang berpuasa, saya ucapkan selamat berpuasa. Semoga dalam keadaan yang baik, sihat. Okay, baik. Saya zoom pada ayat 160 ni. So kita akan mula pada kalimah yang pertama lah. Boleh tak zoom? Okay, ini zoom yang paling dekat saya boleh zoom lah. Baik, kita tengok pada kalimah wa qatta'nahumu. Wa qatta'nahumu. Sebelum tu saya nak setting dulu dekat teks yang bergerak dekat dalam live ni, untuk kita maklumlah kita tengah bedah hukum tajwid muka surat 171 ayat 160. Okey, boleh tengok muka surat 170 ayat 100, muka surat 171 ayat 160. Baik, kita tengok pada kalimah wa qatta'nahumu. Assalamualaikum Ustaz, semoga dimurahkan rezeki Ustaz. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga doa tersebut, ucapan tersebut berbalik kepada Puan Rosnah dan keluarga dan sahabat-sahabat yang ada dalam live kita pada pagi ni. Okey. Kita tengok pada kalimah yang pertama, iaitu pada kalimah wa qatta'na. Okey, wa qatta'na. Pada kalimah wa qatta'na ini, wa qatta'nahumu. Baik, dekat sini ada satu hukum mad asli yang kita kena ambil perhatian, iaitu pada huruf nun. Okey, pada huruf nun. Okey, pada huruf nun yang saya gariskan tu, di situ ada alif saghirah ataupun alif mad yang kecil sebelum dia, iaitu huruf nun yang mempunyai baris atas. Okey, ada alif kecil yang mana sebelum dia adalah huruf nun yang berbaris atas. Maka di situ berlaku nama hukum dia mad asli. Mad asli. Nama hukum dia adalah hukum mad asli. Okey, yang mana kita perlu memanjangkan pada bacaan tersebut sebanyak 2 harakat sahaja.
waqatta'nahumu, waqatta'nahumu, waqatta'na. Okey. Dan dalam kalimah ni juga ada satu huruf yang ada tanda tasydid ataupun tanda sabdu, iaitu pada huruf ta. Jadi huruf sebelum dia, huruf qaf ni kena tekan tanpa dengung lah. Sebab semalam ada yang tanya, semalam ke kemarin, waktu hari Selasa hari tu, waktu seminar tu, ada salah seorang peserta kita tanyalah, adakah huruf yang bersabdu ni semua kita kena dengung? So jawapan daripada saya, tak. Kerana hanya dua huruf sahaja yang perlu didengung ketika ada tanda sabdu, iaitu huruf nun yang bertanda sabdu ataupun tasydid ataupun syaddah, dan huruf mim yang ada tanda sabdu, syaddah ataupun tasydid. Manakala huruf-huruf yang lain, dengan huruf-huruf selain mim dengan nun, tak perlu dengung, tak perlu tekan dengan kadar 2 harakat. Just tekan sekejap sahaja. Waqatta'na. Tekan tu jangan sampai ada bunyi lantunan lah. Jangan waqatta'. Kalau waqatta', dia seolah-olah ta tu baris ataupun bertanda sukun. Jadi sekarang ta tu bertanda sabdu, bertanda syiddah, tasydid. Jadi cara bacaan dia, kita hanya tekan sahaja, tahan lidah tu. Waqatta'na, waqatta'na. Okey, waqatta'na, macam tu. Puan Zaitun Ismail, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puan. Baik, itu adalah untuk kalimah yang pertama. Manakala kalimah yang kedua, tekan 2 harakat Ustaz. Tekan tu hanya pada nun, tekan 2 harakat tu hanya pada nun dan huruf mim sahaja. Kalau huruf yang lain tak perlu sampai 2 harakat. Waqatta'na, maksudnya tekan memadai ada bunyi, tekan nak menunjuk ada tanda sabdu saja. Okey. Waqatta'nahumu. Baik. Kita tengok kalimah yang seterusnya. Kalimah yang seterusnya iaitu kalimah yang kedua ni yang saya gariskan. Ithnatai. Okey, dekat sini ada apa dia? Ada, kat sini tak ada hukum tajwid yang basic kita kena tahu. Cuma satu ada bacaan lin pada huruf ta yang selepas dia huruf ya mat ni, ya sukun ni. Ni huruf lin ni, bacaan lin yang saya gariskan ni. Maksudnya kita kena baca natai. Lembut kan. Di sini berlaku bacaan lin. Okey, bacaan lin maksudnya kita kena baca lembut. Kita kena baca secara lembut. Natai. Bacaan bacaan lin. Dan dalam kalimah ni juga ada hukum lam ta'rif ataupun hamzah wasal. Lam ta'rif lah kita sebut. Yang mana hamzah wasal ni, hamzah wasal yang mana? Yang huruf alif atas dia ada kepala sad kecil ni, itu adalah hamzah wasal. Hamzah wasal ni biasa dalam Quran dia takkan ada baris lah, dia takkan ada bunyi kecuali kita mula pada kalimah dia. Tetapi disebabkan permulaan kalimah dia adalah permulaan kalimah dalam ayat ni adalah waqatta'nahumu. Jadi hamzah wasal tu memang tak berbunyi lah. Dan kebiasaannya kita akan ambil daripada mim. Okey, mim yang ada tanda baris dhammah ni akan terus sukun dekat huruf tha kalimah yang kedua. So cara bacaan dia apa dia? Waqatta'nahumusnatai. Waqatta'nahumusnatai. Natai. Tai tu jangan dengung tau. Waqatta'nahumusnatai. Okey, kalau kita dengung bunyi dia jadi macam ni. Waqatta'nahumusnatai.
Kalau ada bunyi tu ataupun bunyi humming tu, itu dah terbunyi dengung. Sebab apa? Sebab bacaan lin ni dia bukan dengung. Dia lembut saja. Wa qatta'nahu musnatai, dan jangan panjang. Wa qatta'nahu musnatai. Mus baca pada hujung lidah ya. Ya. Mus bukan, maksudnya hujung lidah tu disebabkan makhraj huruf sa yang tanda sukun tu, lidah kita kena keluar sikit. Wa qatta'nahu sa keluarkan sikit lidah. Wa qatta'nahu musnatai. Okey. Kita tengok kalimah seterusnya. Okey. Iaitu pada kalimah asyrata. Okey, dalam kalimah asyrata hukum tajwid yang asas tak ada. Cuma pada huruf ra tu kita kena tebalkan lah, tahqiqkan dia. Okey, pada huruf ra yang baris atas ni jangan lupa kita baca tebal. Asyra, tebal. Jangan kita baca asyra pula. Okey, asyra. Okey, kena baca tebal. Kat mana dekat huruf ra tu? Okey, boleh semua? Okey. Untuk setakat ni faham ke? Sahabat-sahabat semua yang join live pada hari ni? Baik. Kita tengok pada kalimah yang seterusnya, iaitu pada kalimah asbaton. Asbaton. Pada kalimah asbaton, okey, dekat sini ada dua hukum tajwid. Satu tu tetap, yang kedua tu kalau berhenti baru jadi hukum tajwid. Kalau tak, dia hanya pada sebutan sahaja. Iaitu yang pertama, hukum mad asli dekat huruf ba tu. Okey, ketika mana alif selepas dia huruf tersebut berbaris atas. Apa huruf selepas dia? Huruf ba. Okey, jadi berlaku hukum asli yang mana kita kena baca dua harakat. Okey. Asba, harakat. Yang kedua, pada huruf ta yang ada tanwin lepas tu ada alif. Tanwin baris atas tu ada alif. Biasanya kalau kita tengok dalam Al-Quran, huruf-huruf yang ada tanwin baris atas ni, selepas huruf tu mesti ada huruf alif. Kenapa? Sebab boleh jadi kalau kita berhenti dekat kalimah tu, kita akan baca dia dengan baris atas. Okey, macam ni. Pada huruf ta yang berbaris tanwin ada alif ni, kalau kita baca dalam keadaan kita bersambung wasal sampai pada kalimah umama ni, huruf ta ni kita akan sebut bunyi baris tanwin tu tanpa kita panjang. Maksudnya dari sudut tulisan alif ni tak ada apa-apa lah. Okey, alif ni tak ada apa-apa. Maksudnya bila kita sebut asyrata asbaton umama, okey, asbaton, kalau kata kita sambung dengan kalimah seterusnya umma, tak ada apa-apa. Maksudnya pada huruf ta tu, ta yang berbaris tanwin atas tu tak perlu panjang, hanya bunyi tanwin saja. Tetapi dia akan jadi hukum tajwid bila mana kita berhenti.
bila mana kita berhenti dekat asbatan ni. Bila mana kita berhenti dekat huruf ataupun kalimah asbatan ni, automatik dia jadi hukum mad iwad. Macam mana mad iwad tu Ustaz? Mad iwad ni dia akan terjadi bila mana dalam kalimah tu pada huruf terakhir dalam kalimah tu ada baris tanwin atas dan ada alif. Contoh macam dekat kalimah asbatan ni kan. So bila berhenti kita nak baca macam mana? Adakah kita akan baca asbatan juga? Tak. Bila berhenti kita akan baca dia dengan baris atas yang ada huruf mad. Maksudnya kita akan hazafkan tanwin baris atas tu dengan satu baris saja, iaitu baris fathah, beserta kita panjangkan 2 harakat pada huruf tersebut. So kalau kata kita berhenti dekat asbatan ni, kita akan baca asyrata asbata. Ni kalau kata berhenti dia akan jadi hukum mad iwad. Okey, nak lagi nampak saya tunjuk kalimah seterusnya. Okey, kita tengok kalimah seterusnya, iaitu kalimah umama. Okey, kalimah umama. Okey, disebabkan ada tanda berhenti dekat kalimah umama ni, ada tanda jim kecil ni, jadi situasi umaman dengan asbatan ni sama kan. Kita kalau berhenti kita tak baca asbatan umaman, tak. Kita akan jadikan tanwin baris atas ni dengan bunyi baris atas sahaja dengan kadar 2 harakat. Asbatan umama, dan kita kena panjangkan 2 harakat. So apa nama hukum tajuk dia dekat sini? Hukum mad iwad. Mad iwad ni dia akan berlaku ketika berhenti sahaja. Dekat mana? Dekat huruf yang ada tanwin baris atas sahaja beserta dengan alif. Itu hukum mad iwad. Okey, dia akan berlaku ketika waqaf dan ketika huruf tersebut ada baris tanwin atas dan huruf alif selepas dia, huruf alif mad sahaja. Macam tu. Maksudnya kalau tak adalah. Kalau kalimah tu tak berhenti, maksudnya kalau kita tak berhenti pada kalimah yang kemungkinan boleh jadi mad iwad, tak berlakulah hukum mad iwad kat situ. Sebab syarat nak berlakunya hukum mad iwad perlu waqaf dulu. Yang kedua, dia bukan yang pertama ataupun kedua. Dia mesti penuhi 2 syarat ni. Waqaf pada kalimah tersebut. Yang kedua, mesti kalimah tu huruf terakhir dia ada baris atas tanwin dan huruf alif. Okey. Yang paling penting kena waqaf dululah. Kalau tak waqaf dia tak jadi mad iwad. Okey. Baik. Kita tengok kalimah seterusnya, iaitu pada kalimah wa auhayna. Okey, pada kalimah wa auhayna, pada kalimah wa auhayna, okey, dekat sini kita tengok balik kalimah umama. Misal kata kita tak berhenti dekat tanda waqaf jim ni, jim kecil ni yang dekat atas huruf man tu, huruf mim yang ada tanwin pada atas tu. Misal kata kita tak berhenti dekat situ, kita nak sambung terus, kita wasal terus, kita sambung terus pada kalimah wa auhayna. So dia tak berlaku hukum mad iwad, tapi dia jadi hukum lain pula. Sebab apa? Sebab ada waw. Okey, sebab ada huruf waw. Sebab ada huruf waw selepas huruf yang ada baris tanwin atas. So saya buat macam ni. So di sini terus kalau kita berhenti dia jadi hukum mad iwad. Kalau kita sambung dia jadi hukum apa dia? Hukum idgham. Apa dia? Hukum apa? Idgham apa?
Idgham ma'al gunnah ke bila gunnah? Idgham ma'al gunnah, betul. Dia automatik jadi hukum idgham ma'al gunnah. Okey. So, cara bunyi dia umamau, perlu dengung dan bunyikan ke arah huruf waw. Tanwin baris atas yang ada pada huruf mim tu arahkan dia ke bunyi waw beserta dengung dengan kadar 2 harakat. Maksudnya kita masukkan bunyi tanwin baris atas tu ke dalam huruf waw. Jadi dia jadi bunyi mau. Okey. Kena muncung. Umamau. Dia bukan terus muncung tau. Kalau terus muncung dia jadi mu. Dia kena sebut dulu tanwin baris atas tu mau. Macam mau lah. Dalam masa sama kena baca dengung. Kena bunyi dengung. Okey. Asbatan umamau. Okey, dengan kadar 2 harakat. Okey. Ni kalau kata tak berhenti pada tanda waqaf dekat jim kecil tu. Dia sambung terus. Asbatan umamau. Okey. Sebab tu dekat dalam Quran ni, dekat skrin yang saya share ni, dia warna hijau. Sebab apa? Sebab idgham. Okey. Kita tengok kalimah yang sama juga. Ada dua bacaan lin. Satu pada au. Tak keluar pula conteng-conteng itu. Satu pada hai. Kedua-dua ni adalah bacaan lin. Cara nak kenal bacaan lin dalam Quran, yang pertama mesti ada huruf waw dan huruf ya yang ada tanda sukun. Yang kedua, huruf sebelum dua huruf ni, waw dengan ya, mesti huruf tersebut berbaris atas. Bacaan lin ni tak perlu panjang, 2 harakat ataupun lebih. Dia hanya dibaca dengan 1 harakat saja. Maksudnya tak perlu panjang lah. Wa auhai. Au bacaan lin yang pertama, hai bacaan lin yang kedua. Wa auhaina. Okey. Lin ni maksud dia lembut. Kita lembutkan bunyi tu. Au hai macam tu. Wa auhaina. Wa auhai macam tu. Itu adalah bacaan lin. Okey. Dan hukum tajuk yang ketiga dalam kalimah wa auhaina ni adalah hukum apa dia? Hukum mad apa dia? Mad jaiz munfasil. Dekat mana mad jaiz munfasil? Dekat sini. Yang saya gariskan yang hujung ni. Yang mana huruf mad yang mempunyai tanda mad, mana tanda mad? Simbol mad ni. Selepas dia ada huruf hamzah qata', maka nama dia adalah mad jaiz munfasil. Yang mana mad jaiz munfasil ni alif mad berserta dengan simbol mad tu mestilah bukan dalam satu kalimah bersama hamzah qata' ni. Ni hamzah qata'. Okey. Kalau ada yang tanya mana hamzah qata' Ustaz? Nampak alif je, ni hamzah qata' yang saya bulatkan ni. Okey. Maka nama hukum dia adalah mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz munfasil? Kenapa ada mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil? Muttasil, mad wajib mutasil biasanya huruf mad yang selepas dia huruf hamzah dalam satu kalimah. Kalau mad jaiz munfasil, huruf mad selepas dia huruf hamzah dalam 2 kalimah. Maksudnya 2 kalimah yang berbeza lah. Huruf mad tu dekat kalimah yang pertama, huruf hamzah tu di kalimah yang kedua. Macam tu. Okey. Apa nama hukum dia tadi? Mad jaiz
mad jaiz fasil. Okey. Dan pada kalimah ila, kalimah seterusnya iaitu pada kalimah ila, pada kalimah ila okey, pada kalimah ila ada hukum mad asli. Okey, ada hukum mad asli yang mana ada alif saghirah, alif mad kecil, sebelum dia ada huruf lam yang berbaris atas. So itu adalah nama hukum dia, mad asli. So mad asli kita kena baca berapa harakat? 2 harakat sahaja. Okey, mad asli kita kena baca 2 harakat sahaja. Baik. Jadi untuk setakat ni satu baris ni jelas ke? Sahabat-sahabat yang join, yang tengok live kita pada petang ni, yang ulang kaji, mungkin ada yang join ni dah tahu dah hukum-hukum tajwid ni, cuma nak refresh kan. Jadi saya nak tanya sahabat-sahabat semua yang join, nampak ke? Okey ke? Audio, skrin apa semua jelas ke? Saya tak boleh zoom lagi lebih dekat. Ni je paling dekat yang saya boleh zoom, dekat PDF Quran ni. Jadi kalau kata yang memang ada rabun teruk tu, saya minta maaf sangat-sangat lah. Okay, boleh, maksudnya kena besarkan sendiri dekat skrin live TT masing-masing kalau nak tengok lebih dekat lah. Daripada saya, memang inilah paling dekat yang saya boleh kongsikan secara jelas. Jadi saya harap ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian dapat nampak lah skrin dekat atas ni. Walaupun tak berapa zoom sangat, tapi bolehlah sikit kan. Dan saya harap penerangan-penerangan untuk baris yang pertama ni orang kata apa, jelas. Setiap kalimah yang kita keluarkan, hukum-hukum tajwid. Okey, baik. Jelas, okey, alhamdulillah jelas. Okey Ustaz, nampak sangat jelas, alhamdulillah. Baik, kita sambung kalimah baris yang kedua. Kita tengok baris yang kedua, iaitu pada kalimah Musa. Okey, pada kalimah Musa. Okey, pada kalimah Musa, baris yang kedua ni saya highlight warna lain pula, warna biru lah. Okey, pada kalimah Musa, di sini ada 2 hukum mad. Satu mad yang kita kena baca panjang dia lebih daripada 2 harakat. Satu lagi hukum mad yang kita kena baca kadar dia 2 harakat saja. Okey, dekat mana? Satu dekat mu tu, mu. Okey, di situ nama hukum tajwid dia adalah apa dia? Mad asli, yang mana kita kena baca dia 2 harakat. Yang mana huruf mad sebelum dia ada huruf yang berbaris, huruf waw mad sebelum dia ada huruf yang berbaris apa dia tu, depan. Jadi di situ berlaku hukum asli. Yang kedua, hukum mad jaiz munfasil. Dekat mana? Dekat sa. Okey, yang mana huruf mad beserta simbol mad selepas dia ada huruf hamzah yang dalam 2 kalimah. Maksudnya dalam 2 kalimah tu hamzah tu terpisahlah dengan kalimah tu. So nama hukum dia apa dia? Mad jaiz munfasil. Lupa saya beritahu tadi, mad jaiz munfasil ni kita kena baca 4 harakat ataupun 5. Mad jaiz munfasil. Okey. So cara bacaan dia, wa auhayna ila Musa. Mad jaiz munfasil 2 harakat, kalimah 4 harakat. Betul. Kalau terlajak baca 6 Ustaz, kalau terlajak
Maksudnya bacaan tersebut salah lah. Okay, salah yang tersembunyi. Kalau kita berhenti dekat Musa, kalimah Musa, mak jaiz mufasil ni dia macam ni. Mak jaiz mufasil kalau kita sambung pada kalimah tersebut, pada hukum tersebut, panjang dia kita boleh baca 4 atau 5 harakat. Tetapi kalau kita berhenti pada hukum yang ada mak jaiz mufasil, kita hanya boleh baca 2 harakat saja. Contoh saya berhenti dekat kalimah Musa. Wa auhayna ila Musa. Okey. Saya berhenti dekat kalimah Musa tu. Di situ saya hanya boleh baca 2 harakat saja. Walaupun pada asalnya tanda tersebut boleh baca panjang, tetapi pada mak jaiz mufasil bila berhenti dia akan jadi 2 harakat saja. Musa. Adakah dia akan jadi hukum asli? Tak. Dia memang macam tu. Okey. Kalau kita sambung, wa auhayna ila Musa. Okey, panjang. Idhistasqahu, contoh. Okey. Baik, kita tengok kalimah seterusnya. Kalimah seterusnya idhistasqahu. Idhistasqahu. Okey. Yang mana huruf zal kita kena masukkan bunyi dia ke huruf sin yang sukun ni. Sedap suara Ustaz. Alhamdulillah, Allah yang bagi. Hadza min fadli Rabbi. Okey, terima kasih. Baik, jadi huruf zal yang berbaris bawah ni kita sukunkan sin. Kita cross hamzah wasal tu. Musa idhis tas. Dalam kalimah ni ada hukum mak asli juga. Dekat mana? Dekat huruf qaf tu. Ada alif saghirah. Sebelum dia huruf qaf ataupun huruf yang berbaris atas. So nama hukum tajwid dia mad asli. Berapa harakat kena panjang Ustaz? 2 harakat sahaja. Okey. Hukum mad asli merupakan hukum yang banyaklah dalam Quran. Okey. Wa auhayna ila Musa idhistasqahu. Okey. Idhistasqahu. Okey. Qahu. Baik, kalimah yang seterusnya. Okey, kalimah yang seterusnya qaumuhu. Okey, selepas idhistasqahu tu. Okey, kalimah yang seterusnya qaumuhu. Di sini ada satu bacaan lin, satu lagi mad silah. Okey, dekat mana bacaan lin? Bacaan lin yang dekat qaw tu. Okey, yang saya gariskan tu. So kena baca lembut. Qaw, jangan mulut tu jangan muncung. Qaw. Buka mulut. Sebab kita kena sebut baris atas dulu. Qaw. Okey. Qaw. Yang kedua ada hukum maksilah. Maksilah apa? Maksilah tawilah. Okey, hari tu ataupun kalau sebelum-sebelum ni kita jumpa maksilah qasirah kan. Kali ni kita jumpa maksilah tawilah. Okey, maksilah tawilah ni cara kita nak kenal dia dalam Quran. Yang pertama dia sama macam maksilah qasirah. Wajib ada ha dhamir. Yang kedua mesti ada tanda mad kecil selepas ha tu, sama ada tanda ya kecil ataupun waw kecil. Yang ketiga mesti ada simbol yang panjang ni atas waw ataupun ya kecil tu. Yang keempat mesti ada hamzah qata' selepas dia. Mesti ada hamzah qata'. So apa nama hukum tajwid dia? Maksilah tawilah. Maksilah tawilah.
maksilah tawilah. Okey. Yang mana hukum pada maksilah tawilah ni kena baca 4 atau 5 harakat saja. Idistasqahu qaumuhu. Okey. 4 atau 5 harakat saja. Qaumuhu. Kalau maksilah qasirah kita baca 2 harakat je. Kenapa? Sebab kebiasaannya kalau hukum yang ada tanda macam ni, kita akan baca 4 atau 5 harakat. Kalau tak ada, hanya ada tanda ataupun huruf mat saja, kita baca 2 harakat. Macam tu. Okey. Itu kalau kita sambung bacaan. Kalau kita berhenti, dia tak jadilah. Kalau kita berhenti pada kalimah qaumuhu tu, dia tak jadi hukum maksilah tawilah. Dia tak jadi hukum apa-apa. Sebab kita kena sukunkan bunyi ha dhamir tu. Idis wa auhayna ila Musa idistasqahu qaumuh. Maksudnya ha sukun, ha yang last kali dekat kalimah qaumuhu tu kita kena sukunkan. Kalau kita berhenti dekat situlah. Idistasqahu qaumuh. Contoh. Tetapi bila kita sambung, dalam kalimah ni pun tak ada tanda apa-apa. So kita baca je lah. Jadi berlaku di situ hukum maksilah tawilah. Idistasqahu qaumuhu. Alright. Okay, kita tengok kalimah seterusnya. Anit rib. Okay, anit rib. Okay, dekat kalimah anit rib, saya sambung terus lah. Anit rib bi asaka. Baik, di sini ada beberapa hukum tajuk yang kita kena fokuskan, yang kita kena ambil tahu. Iaitu yang pertama, nun pada kalimah ani tu macam biasa, masukkan pada dot sukun ni, dan jangan sampai melantun bunyinya. Jangan kita baca anid. Tak ada qalqalah ya ustaz. Ya betul, tak ada qalqalah. Kerana huruf qalqalah hanya ada 5 sahaja bila mana dia sukun. Qaf ta ba jim dal. Qaf ta ba jim dal sahaja yang boleh kita lantunkan bila mana huruf-huruf tersebut bertanda sukun. Okey. Anid rib. Okey, anid rib. Macam tu. Anid rib. Okey. Kalau dia tak sukun, kalau dia bukan huruf qalqalah, kita tak boleh melantun lah. So huruf dot yang ada tanda sukun ni kita kena tahan lidah tu. Anid rib. Okey, jelas Yang kedua, rib bi asa. Di situ ada hukum apa dia? Ba yang tak ada tanda apa-apa jumpa dengan ba yang ada sabdu. Di situ berlaku hukum idgham. Apa dia? Idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain. Okey. Maksudnya ba yang kedua tu tak ada bunyi apa-apa. Tekan pada ba yang ada sabdu yang kedua tu. Ba yang pertama tu tak ada bunyi apa-apa. Kita hanya kena baca dia anit rib bi asa. Jangan ada orang baca anit rib. Tak boleh. Hanya kalau ba tu ada sukun baru boleh baca macam tu. Idgham mutamathilain. Okey. Ada kena dengung ke Ustaz? Ada kena panjang ke? Tak payah. Anit rib bi asa. Anit rib. Rib tu tahan mulut. Rib bi asa. Okey. Qaumuhu anit rib. Dot tu tahan lidah supaya tak ada melantun. Rib tu tutup mulut. Masukkan ba pertama ke dalam ba yang kedua tanpa qalqalah, dan sebut pada ba yang kedua tu dengan baris. Anit rib. Anit rib. Macam tu. Okey. Dan dalam kalimah bi asa ada hukum apa dia? Mat asli. Iaitu alif mat sebelum dia ada huruf yang berbaris.
atas, berbaris atas. Mat asli. So kena panjang 2 harakat macam biasa. Okey. Kita habiskan satu lagi kalimah, iaitu pada kalimah hajara, al-hajara. Okey, dekat sini tak ada hukum tajwid yang besar sangat. Cumanya ada satu lam qamariyah. Dekat mana lam qamariyah? Dekat sini. Okey. Jadi kita kena baca bi'asakal. Kaf ni terus sukunkan lam dekat kalimah al-hajara tu. Hamzah wasal macam biasa, tak payah baca apa-apa. So nama hukum tajwid dekat situ lam qamariyah. Kenapa lam qamariyah? Kerana lam tersebut ada sukun. Okey, ada sukun. Okey. Dan bila kita berhenti dekat sini, sad lam ya kecil ni, maka kita kena sukunkan ra ni lah. Walaupun ra tersebut ada baris atas pada asalnya. Anit ribbi asakal hajar. Jangan lupa tebalkan bila kita sukunkan ra baris atas tu. Kerana apa? Kerana sebelum ra baris atas tu disukunkan, huruf sebelum dia apa? Huruf jim mempunyai baris atas juga. Jadi kita kena baca tebal. Hajar. Cara baca tebal pada huruf ra yang sukun, mulut kena muncung. Hajar. Jangan hajar. Kalau hajar nipis. Bi'asakal hajar. Macam tu. Sikit je. Bi'asakal hajar. Okay? Macam tu. Baik. Jadi macam mana? Okey ke? Jelas ke untuk dua baris yang pertama ni dalam ayat 160 pada muka surat 171 ni? So dua baris yang kita kongsikan, yang kita bedah hukum tajwid dia daripada baris pertama hingga baris kedua ni, okey ke? Ada soalan? Saya buka soalan kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian, sahabat-sahabat Easy Ngaji, follow Easy Ngaji. Sekiranya ada yang nak bertanya, boleh bertanya sekarang. InsyaAllah saya akan jawab lah mana yang saya boleh jawab. Okay? Boleh cari dulu. Orang kata apa, boleh fikir dulu. Okay? Cukup jelas. Alhamdulillah. Baik, jadi sebelum saya tutup live kita pada pagi ni, dalam segmen yang pertama ni, suka saya kongsikan seperti biasa, kita sekarang tengah war-warkan program yang akan datang. Ustaz mula live pagi pukul berapa? 8.30. 8.30 pagi kita dah mula live. Okey, 8.30 pagi kita dah mula live. Dan biasanya 8.45 tu saya akan mula terus lah. Biasa 8.45 tu saya akan mula terus. Dan akan berakhir pada pukul 10 pagi. InsyaAllah. Baik, jadi ini adalah program akan datang bersama dengan saya, iaitu seminar formula bacaan mat, iaitu kenali bacaan mat melalui simbol sahaja. Bila Ustaz? Pada 7 Oktober 9 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di Zoom online atas talian. Hari Selasa yang mana kita buat seminar ni khas kepada pelajar-pelajar, follow kita yang nak belajar fokus pada hukum mat. Jadi saya akan kongsikan secara langsung. Okay. Kalau ada yang tanya siapa je yang boleh join, semua orang boleh join. Peringkat umur tu tak terhad lah. Okay. Kita akan bagi macam biasa buku ataupun e-book digital untuk memudahkan peserta-peserta kita belajar dengan ada bahan. Ini adalah 7 topik yang kita akan sampaikan. Daripada pengenalan mat, formula mat, bacaan mat 2 harakat besar, bacaan mat 2 harakat kecil, bacaan mat 2 harakat ketika berhenti saja, bacaan 4 atau 5 harakat ketika sambung saja, bacaan 6 harakat. Okay, itu semua 7 point, 7 tajuk yang kita akan cover lah. Okay, kita akan sediakan platform yang sesuai, iaitu platform Zoom. Lepas tu kita akan bagi rakaman semula kelas tersebut selama 3 jam, dan kita akan bagi e-modul yang lengkap lah, modul berkenaan hukum mat tu sendiri. Baik, ni testimoni lah, maksudnya feedback daripada pelajar-pelajar kita yang kita buat seminar sebelum ni.
Ini adalah bayaran ataupun yuran seminar tersebut, RM59 sahaja, tidak termasuk harga SST. Maksudnya package ni ada dua sebenarnya. Satu premium, satu light. Kalau light tak dapat ulang tayang, hanya dapat akses join kelas secara langsung daripada awal sampai habis, tapi tak ada rakaman. So bayaran dia pun murah sikit lah. Kalau yang 59 ni dia ada rakaman, boleh akses rakaman balik lah. Okay, untuk 10 pendaftaran terawal, saya tak pasti sekarang berapa orang pendaftar apa yang daftar, tapi cuba je lah. Mana yang nak daftar, cuba je. Kalau anda masih dikategorikan dalam 10 pendaftaran terawal, anda dapatlah kit audio Quran, dapat booster tajwid daripada Ustaz Hadi, dapat e-book daripada Izin Ngaji berkenaan makhraj, motivasi Quran dan sebagainya. Okay, nak hubungi senang je, boleh hubungi nombor di atas 0135883050, boleh hubungi Cik Nazifah. Jadi Alhamdulillah, untuk pendaftaran ni kita dah buka daripada kemarin lagi, hari Selasa. Dan kalau kata ada yang nak register nanti pun tak ada masalah, senang je. Pergi je bio kami di TikTok, pergi tekan link dekat mylink /info Izin Ngaji. Dekat situ boleh terus isi form pendaftaran seminar tersebut. Jadi insyaAllah dengan yuran yang berpatutan, sahabat-sahabat semua akan dapat support system, akan dapat e-book percuma, akan dapat akses rakaman kelas percuma. Maksudnya rakaman tu tuan-tuan puan-puan boleh ulang tayang banyak kali lah sebagai murajaah. Baik, jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Saya tutup live pada pagi ni dengan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih semua yang join live kita pada pagi ni, yang komen, yang follow TT kita, TikTok kita pada pagi ni, yang share, yang tap screen, yang bagi gift pada kita. Semoga sahabat-sahabat semua, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi sekalian, mendapat keberkatan, syafaat daripada Al-Quran insya-Allah di akhirat kelak dan di dalam kubur nanti. Wallahu alam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa tengah hari nanti dalam segmen yang kedua. Okay.